Hai hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Satu lagi peletakan jawatan yang mengejutkan ramai. Bukan saja mengejutkan Anwar Ibrahim, bukan mengejutkan Nurul Izzah, dan juga peletakan jawatan yang mengejutkan ramai. Ini satu peletakan jawatan yang kita memang sudah dapat expect daripada Rafizi Ramli, karena beliau telah membuat pengakuan sebelum ini sekiranya kalah pada pemilihan PKR, pemilihan jawatan nombor 2 parti, beliau akan letak jawatan sebagai Menteri Ekonomi. Walaupun KJ sudah membuat kenyataan bahawa Rafizi jangan lepaskan jawatan sebagai Menteri Ekonomi. Akhirnya Rafizi letak jawatan Menteri Ekonomi, akui hilang mandat parti. Ini satu berita yang menyedihkan bagi saya dan juga bagi penyokong-penyokong Rafizi. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli hari ini bertarikh 28 Mei mengumumkan peletakan jawatan daripada jemaah menteri berkuat kuasa 17 Jun ini, yaitu kurang 3 minggu dari sekarang. Menurut Rafizi, dia telah menyerahkan surat peletakan jawatan kepada PM Anwar dan akan menghabiskan cuti tahunan sehingga tarikh akhir tersebut. Peletakan jawatan ini berkuat kuasa dari 17 Jun 2025. Bermula dari hari ini, saya akan menghabiskan baki cuti tahunan sehingga 16 Jun. Kenyataan itu turut dikongsi di media sosialnya. Jadi saudara-saudara, adakah selepas ini Rafizi juga akan meletak jawatan di dalam parti PKR? Dan yang mengejutkan juga, Nik Nazmi juga letak jawatan menteri. Di mana keputusan itu diumumkan kira-kira 2 jam selepas Rafizi Ramli meletak jawatan sebagai Menteri Ekonomi. Nik Nazmi, Nik Ahmad meletakkan jawatan sebagai Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Makna kata dua menteri telah meletakkan jawatan. Adakah ini satu bentuk sabotaj terhadap pemilihan PKR? Ataupun satu bentuk sabotaj terhadap Anwar Ibrahim khususnya? Ataupun sabotaj terhadap PKR? Adakah ini boleh dikatakan satu langkah yang boleh tumbangkan PKR ataupun Anwar? Karena saya boleh katakan, mereka ini adalah ikon utama PKR. Tetapi setelah mereka kalah, mereka letak jawatan. Dan adakah ini akan membawa kepada satu impak negatif kepada parti dan Anwar sendiri? Nik Nazmi, sekutu Rafizi, berkata telah menghantar surat peletakan jawatan berkuat kuasa 4 Julai kepada PM Anwar Ibrahim. Saudara-saudara, Anda rasa apa yang akan berlaku selepas ini? Hello semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Masih ramai yang bercakap tentang keputusan pemilihan PKR baru-baru ini. Nama Rafizi Ramli menjadi top list ataupun cerita paling panas, paling hangat. Sampai ada yang buat pertanyaan, kalau Rafizi sudah kalah begitu, adakah Rafizi akan keluar parti, tubuhkan parti baru bersama dengan pemimpin-pemimpin yang lain yang hebat di luar sana? Antaranya Khairi Jamaluddin, Syed Saddiq. Nah, itu sajalah yang nama saya rasa ada di dalam pikiran saya. Akhirnya Khairi Jamaluddin membuat satu kenyataan. Rafizi tak perlu tinggalkan PKR dan juga tak perlu lepaskan jawatan menteri, kata Khairi Jamaluddin. Nah, KJ sudah membuat kenyataan. Rafizi tidak perlu keluar PKR dan tidak perlu lepaskan platform Kementerian Ekonomi. Menurut satu artikel daripada Oh My Media, KJ berkata,
Saya dipecat daripada UMNO manakala Rafizi tewas dalam pemilihan PKR. Dahulu saya juga pernah bertanding untuk jawatan presiden, tetapi tewas kepada Zahid pada 2018. Ketika itu saya tetap kekal dalam UMNO. Apabila saya dipecat, saya tidak ada pilihan kerana keputusan telah dibuat untuk melucutkan keahlian saya. Saya tidak mempunyai masalah dengan parti, hanya menawarkan diri untuk bertanding jawatan presiden. Hubungan dengan Ahmad Zahid juga baik. Jadi kepada Rafizi, teruskan perjuangan. Saya tidak nampak sebarang sebab atau keperluan untuk beliau keluar daripada PKR atau menubuhkan parti baru kerana saya tahu betapa komitednya Rafizi dengan perjuangan PKR sejak awal penubuhannya, kata Khairi baru-baru ini. Khairi berharap Rafizi tidak melepaskan jawatan sebagai Menteri Ekonomi. Tapi let's say lah tiba-tiba Rafizi keluar parti. Adakah KJ menjadi salah satu pilihan Rafizi untuk bersama-sama menubuhkan parti baru? Nah, apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tidak lain dan tidak bukan yang paling panas hari ini. Berita paling panas. Mana-mana pemimpin yang boleh dikatakan sebagai public figure, ikon utama parti, ikon utama politik, pemimpin politik yang disegani ramai. Lebih-lebih lagi bagi mereka yang memang lantang bercakap dan cukup terkenal di media sosial dan menjadi antara pemimpin yang digeruni oleh parti-parti ataupun pemimpin lawan. Nama Rafizi Ramli yang disebut setelah kalah pada pemilihan timbalan presiden PKR mengumumkan letakan jawatan. Apa yang jadi selepas Rafizi letak jawatan? Sekutunya Nik Nazmi pun umum letak jawatan sebagai menteri. Dan adakah selepas ini lebih ramai lagi pemimpin dalam PKR yang juga akan mengikuti langkah Rafizi Ramli ataupun mereka-mereka yang menjadi kem Rafizi ataupun sekutu Rafizi akan keluar PKR? Itu yang paling menakutkan. Apa pula kata parti komponen di dalam kerajaan perpaduan yaitu UMNO melalui Puan Zarkashi? Rafizi selamat, siapa akan kerat siapa? Tindakan Rafizi melepaskan jawatan sebagai Menteri Ekonomi menyelamatkannya daripada menjadi mangsa kerat 2.0 dalam PKR. MKT UMNO Muhammad Puan Zarkashi berkata, reputasi pemilihan PKR dikoyak oleh Rafizi yang juga bekas timbalan presiden. Bila Rafizi dah letak jawatan, lebih menakutkan bagi saya kalaulah tiba-tiba Anwar Ibrahim lantik ataupun memberikan platform Kementerian Ekonomi kepada Nurul Izzah. Adakah satu laungan nepotisme ataupun parti keluarga semakin akan disebut-sebut sekiranya Anwar memberikan jawatan Menteri Ekonomi kepada Nurul Izzah yang menang jawatan timbalan presiden? Jadi saudara-saudara, Anda rasa siapa yang layak untuk ganti Rafizi? Bolehlah komen di bawah berkaitan dengan itu. Jadi saudara-saudara, mengikut kenyataan daripada MKT UMNO, Puan Zarkashi berkata reputasi pemilihan PKR dikoyak oleh Rafizi yang juga bekas timbalan presiden. Dia bawa slogan hidupkan idealisme, reformasi ujian kuasa. Apabila tuduh Anwar dan PKR gagal melaksanakan reformasi, secara tidak langsung dia juga menuduh kerajaan gagal. Berlaku perebutan siapa pendokong reformasi tulen. Apabila Rafizi masuk ke Dewan, penyokong menjerit reformasi. Bila Anwar tutup ucapan penggulungannya, dia juga melaungkan reformasi. Adakah ini satu bentuk sabotaj terhadap Anwar? Apa yang berlaku sekarang ini? Mungkinkah lebih ramai lagi ahli parti, menteri, ataupun mungkin sekutu di dalam kerajaan akan menarik sokongan terhadap Anwar? Itu yang paling menakutkan. Apa komen Anda?